Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar bersama saya kembali, Cikgu Suhada, Cikgu Sains anda. Saya ucapkan selamat datang ke kelas intensif bersama Tabis. Okey kelas, untuk pengetahuan semua, hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita yang keenam. Bermulalah topik-topik yang kamu belajar dalam tingkatan 5, semua sekali ada 9 topik. Minggu lepas kita dah habis cover tajuk-tajuk dari tingkatan 4, semua sekali ada 12 tajuk. Harap semua ingat Okey, so kita akan mulakan topik tingkatan 5 kita hari ini. Saya akan cover unit 1 mikroorganisma dan unit 2 nutrisi serta teknologi makanan. Okey kelas, bila kita bercakap tentang mikroorganisma, mikro menandakan organisma tu kecil, sangat kecil, ataupun kita panggil organisma seni. Okey, bila dah organisma tu kecil, organisma seni, maka kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita. Tak dapat tengok je, kita tak dapat nampak. Kita perlu nak tengok bakteria tu, mikroorganisma tu, kita perlu bantuan daripada mikroskop. Okey, baiklah. Untuk mikroorganisma ni, ada mikroorganisma yang ada faedah, kita tak menyebabkan penyakit. Tapi ada juga yang menyebabkan penyakit yang berbahaya dan berfaedah. Okay, kita pergi yang berbahaya ni, dia boleh menyebabkan penyakit. Contohnya macam penyakit kolera. Penyakit kolera kita dapat daripada air. Daripada air, lepas tu air yang tercemar, kita minum air tu dan kita akan mengalami diarrhea ataupun keracunan makanan. Okey, bagaimana pula dengan objek yang berfaedah? Untuk objek yang berfaedah, mikroorganisma berfaedah, pernah siapa-siapa dengar flora normal? Nama dia normal. Kalau dah normal kat sini, ianya mikroorganisma ni normal dalam tubuh badan manusia, dalam haiwan. Okey, saya nak tunjuk sedikit lukisan. Okey. Bayangkanlah ini manusia. Saya lukis orang lidi je lah kelas Orang lidi, lepas tu kita ada perut. Okey. Flora normal dia terdapat dalam badan kita. Dalam badan kita yang mana cikgu? Okey, flora normal ni kita boleh dapat di hidung kita. Bahagian atas hidung kita ataupun upper respiratory tract kita adanya mikroorganisma flora normal yang berfaedah, iaitu Staphylococcus, kita ada Streptococcus. Dekat mana lagi? Dekat kita punya kulit, kita pun ada Staphylococcus. Dekat kita punya usus kecil, dekat kita punya salur kencing, dekat usus kecil kita ada E. coli. Dekat salur kencing kita ataupun uretra, kita ada Staphylococcus. Staphylococcus, E. coli, Streptococcus, tu contoh-contoh flora normal. Normal ada dalam badan manusia, dalam badan haiwan. Okey, selepas tu kamu perlu tahu tentang 5 pengelasan mikroorganisma. Yang pertama, kulat ataupun fungi. Yang kedua, alga. Alga ni biasanya dia berwarna hijau lah sebab dia menjalankan fotosintesis. Kita akan pergi sekejap lagi. Yang ketiga, protozoa. Protozoa ni apa cikgu? Kejap lagi kita pergi. Bakteria dan virus. Okey. Sekarang kita pergi dulu kepada kulat. Pelajar, tadi cikgu sebut mikroorganisma. Mikro, kita hanya dapat lihat tak dapat lihat menggunakan mata kasar. Perlu bantuan daripada mikroskop. Tapi macam mana pula dengan kulat? Kulat ni sebelum tu kita bahagikan kepada kulat jenis multicellular, ada banyak sel, dan kulat jenis unicellular, unicell. Okey, untuk contoh kulat jenis multisel, contoh dia muko. Muko ni kita dapat tengok daripada roti. Okey, tadi cikgu kata kena tengok pakai mikroskop baru nampak kulat ni, baru nampak muko ni. Tapi tengok je dah nampak dah ni kulat muko dekat atas roti, tak payah pakai mikroskop pun. Okey pelajar, muko ni dia biasanya akan tumbuh dalam kumpulan yang banyak. Sebab itulah kita boleh nampak. Kalau satu muko je kita perlukan mikroskop. Tapi kalau dia dah banyak muko, koloni muko, sebab itulah kita dapat tengok dengan mata kasar sahaja. Okey, yang kedua, untuk jenis unicell, iaitu
siapa pernah dengar Mauripan? Mauripan ataupun yeast. Yeast segera. Yeast segera Mauripan. Kita akan pakai untuk industri pembuatan donat, pembuatan roti. Lepas kita buat dough, kita kacaukan dengan kita punya yeast. Nanti kita tinggalkan, kita nampak tepung tu akan expand. Tepung tu akan naik sikit. Itu kenapa tepung tu naik? Sebab tindak balas daripada yeast. Yeast ni dia membiak melalui pembiakan asexual ataupun kita panggil penunasan. Manakala mucor ni tadi, dia boleh membiak secara seks dan membiak secara asexual. Kalau asexual daripada spora lah. Kalau sexual daripada proses konjugasi. Okey, macam mana pula kulat ni dia makan? Dia tak boleh hasilkan makanan sendiri ya pelajar, sama ada saprofit ataupun parasit. Untuk saprofit ni, dia makan dekat bahan-bahan yang reput. Makanan-makanan yang reput. Bahan yang reput. Manakala parasit ni, dia makan ataupun dapat makanan daripada perumah. Macam roti ni kan. Mucor ni dia dapat makanan daripada roti. Daripada perumah. Nutrien dia dapat daripada roti ni. Perumah tu. Roti tu perumah. Okey. Selesai, kita pergi kepada yang kedua, jenis mikroorganisma yang kedua iaitu alga. Alga pun sama kita bahagikan kepada unicellular dan multicellular. Tapi sebelum tu pelajar, kamu kena tahu alga ada yang kita boleh lihat dengan mata kasar juga, ada yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kena pakai mikroskop. Yang kita boleh lihat dengan mata kasar, alga makroskopik. Okay, untuk alga makroskopik ni contoh dia alga laut lah. Tumbuhan akuatik dekat dalam laut, alga laut. Alga laut. Dan yang kedua mikroskopik. Nama pun mikroskopik. Kita perlu bantuan daripada mikroskop untuk kita tengok alga tu. Alga jenis mikroskopik ni lah yang saya nak bincang, iaitu alga unicellular, contoh dia Chlamydomonas, dan alga multicellular, contoh dia alga Spirogyra. Pelajar, kalau kamu boleh nampak lah, biasanya alga ni sifat special dia berwarna hijau. Yang warna hijau ni apa? Yang warna hijau ni adalah pigment klorofil. Bila alga tu ada klorofil, maka dia akan menjalankan proses fotosintesis. Dia buat makanan dia sendiri. Biasanya kita dapat alga ni daripada habitat air tawar, air masak, masin, daripada tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya. Okey, untuk alga jenis Chlamydomonas, jenis unicell ni, dia punya metod pembiakan, cara pembiakan adalah pembiakan seksual, iaitu proses konjugasi. Sama juga dengan alga jenis Spirogyra. Okey. Seterusnya kita tengok contoh protozoa. Protozoa ni adalah kebanyakan dia jenis unicellular. Kita boleh nampaklah paramecium ni. Dia berbentuk seperti selipar. Dia ada banyak silia, bulu-bulu yang mengelilingi dia berbentuk selipar. Ada banyak silia. Silia ni pakai untuk apa cikgu? Silia ni paramecium ni pakai untuk pergerakan dia. Kita tengok pula amoeba. Amoeba dia tak ada bentuk ya pelajar, dia tak ada bentuk. Okey. Dan yang kat kaki ni, kita panggil kaki lah. Okey, kaki ataupun yang ni pseudophodia. Yang ni struktur ni kita panggil sebagai struktur pseudophodia. Okey, struktur pseudophodia ni untuk dia dapatkan makanan dia. Untuk dia bergerak juga. Struktur pseudophodia ni guna dia untuk proses fagositosis. Fagositosis tu apa? Nampak gambar yang bawah ni macam mana dia makan, cara pemakanan dia. Bila dia nampak ada makanan, jadi pseudophodia ataupun pseudopodium, kaki untuk protozoa ni, untuk amoeba, dia akan mengepung, dia akan kepung makanan atau nutrien tu sebelum dia cernakan nutrien tu. Dan jenis pembiakan bagi protozoa ni, seks, belahanda dua, dan seksual konjugasi. Cara pembiakan ni lebih kurang sama. Kalau ingat seks, ingat belahanda dua. Kalau ingat seks, ingat konjugasi ya. Okey, ni contoh belahanda dua lah. Contoh belahanda dua, daripada satu dia jadi dua. Ingat lagi cerita tapak Sulaiman ataupun starfish. Daripada satu bila kita potong dia akan
ada tumbuh balik dia punya kaki-kaki tu. Okey, dan kita pergi kepada bakteria. Selalu dengar bakteria. Jangan makan, dalam badan kita ada flora normal, bakteria. Lactobacillus apa? Okey, kita tengok bakteria ni apa. Kamu kena tahu nutrisi dulu, cara pemakanan dia macam mana, autotrofik. Autotrofik ni untuk bakteria yang ada pigmen klorofil. Dia akan buat makanan dia sendiri dengan kehadiran cahaya, lakukan fotosintesis. Okey, klorofil. Okey, okey, sekejap salah hijab. Klorofil. Bila ada klorofil, maka adalah fotosintesis. Untuk parasit tadi, parasit iaitu dia dapatkan nutrien daripada perumah. Untuk saprofit dapatkan nutrien daripada objek-objek yang tengah mereput, bangkai, sisa makanan dan sebagainya. Biasanya kita dapat di udara. Banyak bakteria dekat udara kita ni semua ada bakteria. Air, tanah, makanan kita pun ada bakteria. Organisma hidup ada flora normal dan bahan yang mereput. Okey pelajar, cara pembiakan juga sama, asexual berlahanda dua, seks adalah konjugasi. Okey, lagi satu benda penting perlu kamu highlight ya, perlu kamu ingat. Perlu tekankan di sini, bakteria dia ada ciri istimewa dia iaitu endospora. Endospora ni terdiri daripada spora. Spora kat dalam ni yang membolehkan bakteria tu membiak dan ada lapisan perlindungan. Okey. Tujuan endospora ni membolehkan bakteria tu bertahan dalam keadaan ekstrim. Okey, contohnya kalaulah bakteria tu dekat keadaan berasid, dia punya endospora atau permukaan perlindungan yang kuat ni takkan pecah. Jadi bila tak pecah, spora tak dikeluarkan. Endospora ataupun kita punya permukaan perlindungan bakteria ni hanya akan pecah bila bakteria tu ada dalam keadaan yang sesuai. Macam tempat lembap, tempat gelap, keadaan pH neutral, baru dia akan pecah. Bila dia pecah, barulah akan ada pembiakan, ada germination dan menghasilkan bakteria-bakteria baru. Bakteria yang lain. Dan last sekali, kategori virus. Okey, ingat virus. Ingat COVID-19 sekarang. Okey, pelajar cuba tengok struktur gambar yang berbentuk sfera ni. Ini bukan sebarang sfera. Ini adalah virus ya, virus influenza. Biasanya dia berbentuk sfera lah. Influenza dia berbentuk sfera. Okey, bagaimana pula dengan gambar yang kedua? Yang ni kita panggil sebagai bacteriophage. Ataupun bacteriophage. Bacteriophage ni gabungan bentuk daripada polyhedral dan bentuk helix. Kita panggil sebagai bentuk dia kompleks. Okey, pelajar. Virus ni dia ada bentuk yang berbeza dan terdiri daripada DNA serta RNA. DNA dengan RNA ni akan dilindungi lapisan protein kapsid. Dalam ni DNA dilindungi lapisan protein dan kapsid. Begitu juga ni dalam ni ada DNA bacteriophage ni. Okey, apa bentuk-bentuk virus? Bentuk-bentuk virus yang kamu perlu ingat, sfera sebagaimana bentuk influenza dekat dalam gambar kita ni. Kita ada bentuk sfera. Kita ada juga bentuk helix, ganda dua. Lepas tu, ganda dua dan kita ada bentuk polyhedral. Dan yang ketiga, kita ada jenis bentuk kompleks. Yang kompleks ni contoh untuk virus bacteriophage tu. Kompleks, ingat ya. Siapa yang menentukan bentuk ni? Kapsid, lapisan protein. Okey, untuk virus ni kamu kena ingat dia adalah mikroorganisma yang paling kecil, yang paling seni. Tak cukup dengan kecil, kita panggil paling seni ya. Kita perlukan mikroskop untuk melihatnya. Dia tak ada ciri hidup di luar perumah ya pelajar, dia tak boleh hidup di luar perumah. Bila tak ada ciri hidup luar perumah, maka dia tak jalankan respirasi, dia tak ada perkumuhan, tak ada pertumbuhan, tak ada gerak balas, tak ada rangsangan. Dia hanya dia membiak dengan cara menjangkiti sel perumah.
Okay, macam mana dia membiak? Dia membiak dengan menjangkiti sel perumah. Menjangkiti perumah. Ingat, dia tak ada ciri hidup di luar perumah. Tak ada respirasi, tak ada perkumuhan. Dia hanya membiak bila dia menjangkiti perumah. Dan selepas tu kamu perlu tahu, kita dah belajar 5 kategori pengelasan mikroorganisma, iaitu fungi ataupun kulat, protozoa, bakteria, alga dan virus. Alga berwarna hijau. Kamu perlu tahu tentang faktor. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ni, teacher? Okey, pelajar semua sekali hanya 5 faktor je. Tolong ingat, yang pertama kelembapan. Bakteria ataupun mikroorganisma ni, dia suka kepada kelembapan. Semakin lembap, semakin banyaklah pertumbuhan dia. Okey, cahaya. Cahaya pula. Kebanyakan mikroorganisma dia suka keadaan gelap. Bila gelap barulah dia akan bereplikasi, dia akan membiak. Tapi untuk bakteria ataupun mikroorganisma yang ada pigmen klorofil, contohnya alga ataupun bakteria yang ada klorofil, dia perlukan tempat yang ada cahaya matahari untuk dia jalankan fotosintesis. Yang lain, jenis lain yang tak ada klorofil, dia suka keadaan yang gelap. Okey, yang ketiga, suhu. Bila suhu tinggi sangat, bakteria tu boleh mati ataupun mikroorganisma boleh mati. Bila suhu rendah sangat, mikroorganisma jadi tak aktif, dia tidur. Dan suhu yang optimum, kena ingat ni, suhu ni ingat sampai bila-bila 35 hingga 40 darjah Celsius. Bila kita dalam suhu optimum, maka pembiakan mikroorganisma tu akan berlaku dengan pesat. Okey, dan yang keempat, nilai pH. Mikroorganisma ni dia tak boleh hidup dalam asid, keadaan yang terlalu asid dan keadaan yang terlalu beralkali. Dia punya pembiakan akan berlaku dengan pesat sekiranya pH tu optimum. Ingat Dan yang kelima, nutrien. Nutrien. Macam manusia juga, mikroorganisma ni tak boleh hidup kalau tak ada nutrien. Bila ada nutrien yang lengkap, baru dia boleh hidup. Contohlah, bila dia dah ada kelembapan, cahaya, dia ada suhu yang optimum, pH yang neutral, tapi tak ada nutrien, bakteria ataupun mikroorganisma tetap tak boleh membiak, tak boleh hidup. Okay, nutrien tu penting macam manusia perlu makanan, mikroorganisma pun perlu makanan. Nutrien tu makanan dia. Okey, kita pergi kepada mikroorganisma berfaedah. Macam mana mikroorganisma ni kita guna pakai dalam kehidupan kita? Contohnya lah, dari segi perubatan. Okey pelajar, sekarang ni masing-masing kena ambil vaksin vaksin COVID-19. Macam-macam jenis vaksin. Kita ada Pfizer, kita ada Sinovac, kita ada AstraZeneca dan banyak lagi lah. Jenis vaksin ni, dia cara pembuatan dia berbeza setiap satu tu. Jenis-jenis pun berbeza. Contohnya, metod yang paling konvensional, dia pakai bakteria yang mati. Contoh jenis vaksin Sinovac lah, dia pakai virus yang mati. Kalau dia pakai virus yang, ada lagi satu teknologi yang vaksin AstraZeneca, dia menggunakan virus yang tak berbahaya. Jadi virus yang tak berbahaya ni dia akan masukkan dalam badan kita melalui injection. Lepas tu badan kita akan produce, kita panggil spike protein. Spike protein itulah yang akan kejut kita punya immune system. Dia akan, bangun immune. Tolong buat immunity untuk COVID-19 ni. Macam itulah dia mekanisme dia dalam badan kita. Okey, vaksin dah sudah. Ingatlah vaksin yang kita ambil sekarang. Antibiotik. Antibiotik. Perkataan anti dan perkataan biotik sendiri mewakili against life. Dia tak suka hidupan. Tak suka hidupan. Antibiotik. Apa? Hidupan apa? Tak suka kuman, tak suka mikroorganisma, apa-apa yang berbahaya dalam badan. Jadi, apa-apa jenis ubat yang membunuh kuman, dia dikategorikan sebagai antibiotik. Contoh ketiga, hormon dalam bidang perubatan pelajar. Insulin ni. Sesiapa yang ada masalah, biasanya orang-orang tua lah yang ada masalah, dia tak boleh hasilkan insulin. Dia akan cocok insulin dekat perut dia. Insulin artificial ni dicocok dekat badan dia sebab
Orang yang ada diabetic mellitus biasanya diabetic mellitus diperlukan insulin kerana badan dia tak boleh hasilkan insulin lagi. Mungkin boleh jadi pankreas dia dah rosak. Okay. Bila tak ada insulin maka paras gula dalam darah akan meningkat. Sebab tu badan kita perlukan insulin insulin untuk tukarkan gula yang tinggi dalam darah kepada bentuk untuk disimpan iaitu glukagon. Okay, glukagon tu kamu tak perlu tahu, hanya perlu tahu insulin ya. Okey. Dalam bidang perindustrian, dari segi industri pembuatan makanan, contohnya kita panggil tadi yeast lah. Yeast ni kita pakai untuk pembuatan roti, pembuatan kek, pembuatan donat. Tak ada yeast, tak kembang lah donat kita tu pelajar Okey, dan yang kedua dari segi industri minuman. Nampak ni Vitagen ataupun Yakult. Minuman dia mengandungi bakteria yang baik pelajar. Bakteria baik apa teacher? Bakteria. Contoh bakteria baik kita ada Lactobacillus. Biasa untuk Vitagen ataupun Yakult ni dia ada Lactobacillus. Lactobacillus tu dia guna untuk apa? Untuk bantu dia ada dalam usus kecil kita untuk bantu penyerapan makanan, untuk bantu proses pendigestion makanan. We want to digest a food, so kena ada lactobacillus ni. Okey ya pelajar? Okey. Dan kita ada barangan kulit. Barangan kulit ni biasanya daripada kulit-kulit haiwan lah. Dekat kulit haiwan ada enzim. Jadi kita perlukan mikroorganisma untuk mempecahkan untuk pre-tanning proses lah. Pre-tanning proses untuk barangan kulit ni kita perlukan mikroorganisma berfaedah ya pelajar. Dan dalam segi industri apa? Macam mana dia membantu pelajar? Tolong ingat dua haiwan ni. Lembu ataupun lembu ke apa lagi kita ada kambing, lembu anai-anai. Okey, dalam perut lembu dan anai-anai ni ada satu enzim yang kita panggil enzim selulasa. Okey, enzim selulasa ni dia membantu menukarkan bila dia makan rumput. Bila lembu makan rumput, kambing makan rumput, dia akan membantu menukarkan daripada selulosa kepada bentuk glukosa, bentuk tenaga kepada haiwan ni. Okey, macam tu. Ingat pencernaan, ingat lembu dengan anak-anak dalam perut lembu dengan anak-anak, cikgu kata ada enzim selulasa. Dia akan membantu menukarkan selulose kepada glukosa yang bagi tenaga dekat haiwan tu. Dan bakteria penitratan. Pelajar, bakteria penitratan ni contoh dia nitrosomonas. Dia sangat penting kepada kita nitrogen. Nanti kita akan pergi dalam bab 2. Sabar sikit. Kita belajar dululah. Bakteria penitratan dia akan tukarkan nitrogen kepada nitrat. Kenapa kena tukar kepada nitrat? Sebab tumbuhan dia memerlukan nitrogen, tapi malangnya dia tak boleh terus makan nitrogen. Nitrogen perlu ditukarkan kepada nitrat terlebih dahulu. Okey, kita pergi kepada kegunaan yang seterusnya. Dalam bidang teknologi, bioteknologi, dalam bidang teknologi hijau, macam mana mikroorganisma ni kita guna pakai? Teknologi hijau ingat. Selain kegunaan dia dalam bidang perubatan, bidang pembuatan makanan, bidang perindustrian, dia ada guna juga dari segi teknologi hijau Macam mana dia membantu untuk teknologi hijau ni pelajar? Pertama sekali tengok kolom yang warna hijau ni. Dia boleh gantikan pencuci kimia kita. Kita boleh pakai ekoenzim. Nak buat ekoenzim ni senang je. Daripada sisa-sisa pertanian, daripada sisa makanan kita, sisa sayur, sisa buah-buahan. Kita boleh buat larutan ekoenzim ni. Larutan pembersih. Jadi dia akan mengurangkan penggunaan bahan kimia lah dalam kehidupan kita. Tugas dia apa? Bila kita masukkan dalam baju, apa yang penyebab baju kita susah nak hilang? Kotoran kat baju susah hilang. Contohnya kena minyak Minyak tu mengandungi grease atau molekul lemak. Jadi bila kita masukkan larutan ekoenzim ni,
molekul ataupun grease yang besar tu akan diuraikan menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Jadi dia boleh hilang. Okey, kos penghasilan pun murah. Nak dapat dari sisa buah je, sisa sayur je, sisa pertanian. Lagi murah lah, tak perlu beli bahan kimia, barang pembersih kimia yang mahal tu kan. Dan of course lah, bila dah kita ambil daripada bahan terbuang, sisa, dia akan lebih mesra alam. Takkan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kurangkan kita punya jejak kaki karbon. Jejak kaki karbon dah belajar minggu lepas. Kejap lagi kita pergi lagi. Kita nak habiskan mikroorganisma dulu. Okey, selain tu mikroorganisma jenis bakteria. Jenis dia lagi lactobacillus. Kita pakai untuk jadikan serum. Serum ni untuk apa, teacher? Biasanya kita boleh pakai untuk rawat air. Kita pakai di loji rawatan air kumbahan. Okey, untuk rawatlah air sisa tu, untuk singkirkan bau-bau air kumbahan tu, air sisa tu. Untuk dia boleh juga bantu pencernaan haiwan ternakan, dan kita boleh buat baja kompos serta enzim. Okey, pelajar, sekarang kita pergi kepada teknik aseptik. Teknik ni, bab ni saya akan cover dengan laju sikit lah sebab ada banyak yang perlu kamu tahu. Okey, nanti dekat soalan saya akan pergi one by one, satu persatu ya. Okey, teknik aseptik. Teknik aseptik adalah prosedur kesihatan yang biasanya dibuat untuk mencegah jangkitan patogen. Dia selari dengan satu peribahasa, mencegah kan lebih baik daripada mengubati. Kenapa kita nak sakit, kita nak tunggu perlu ubat? Kita cegah dulu ya. Okey, teknik aseptik, satu teknik atau prosedur kesihatan yang mencegah pertumbuhan atau jangkitan patogen. Okey pelajar, yang pertama kita pergi kepada pensterilan. Bila pensterilan ni, ingat dia bunuh mikroorganisma, menyingkirkan mikroorganisma. Contohnya sabun, bila kita basuh tangan, kita tengah menyingkirkan mikroorganisma, bakteria daripada tangan kita. Okey, autoclave. Autoclave, mesin pensterilan. Ibu bapa siapa yang ada adik-beradik kecil, dia ada satu mesin UV sterilizer, masukkan je dalam tu. Itulah autoclave ya. UV sterilizer untuk bunuh mikroorganisma tu. Okey, dan penapis mikron. Contohnya. Yang kedua, pendidihan. Bila ada pendidihan, maka kita kena ingat dia melibatkan air pada suhu yang tinggi. Pada setakat didih air iaitu 100 darjah Celsius. Bakteria ni atau mikroorganisma ni boleh ke pelajar hidup dalam keadaan yang suhu yang terlalu tinggi? Tak boleh ya. Suhu terlalu tinggi tak boleh, suhu terlalu rendah tak boleh. Tadi yang optimum 35 hingga 40. Kalau tinggi sangat tak boleh hidup. Rendah sangat dia akan jadi tak aktif. Contoh pendidikan air. Yang ketiga, antiseptik. Antiseptik ni biasanya kita sapu pada permukaan luka kita, pada kulit kita untuk cegah jangkitan patogen. Contohnya ubat kuning lah. Ubat kuning ni biasanya kita sapu dekat luka-luka yang terbuka. Jatuh, aksiden. Lepas tu ada luka terbuka di tangan. Jadi doktor akan bagi ubat kuning tu. Ubat kuning tu bukan suka-suka ya pelajar, atau kita panggil akrifalvin, untuk cegah jangkitan patogen. Bila dah kulit kita terbuka, dekat situ ada nutrien, sumber makanan untuk mikroorganisma. Jadi dia sukalah. Boleh nak membiak dekat situ. Ada pula nutrien. Lepas tu lembab lagi luka tu. Lagi dia suka. Sebab tu doktor biasanya akan bagi ubat kuning. Okey. Untuk suap alkohol. Okey. Ingat masa kamu ambil vaksin, doktor akan sapu dulu tempat sebelum kamu ambil vaksin untuk cegahlah jangkitan patogen. Bila doktor cucuk pakai jarum, dia akan menghasilkan satu luka kecil lah, luka halus. Luka halus tu keluarkan darah. Mikroorganisma suka dekat darah tu, suka dekat luka-luka terbuka tu. Sebab tu kena sapu alkohol suap dulu. Okey, dan yang keempat, disinfektan. Pernah tak kamu sanitasi rumah kamu? Sebab sekarang, lagi-lagi sekarang kan banyak kan musim COVID-19, sikit-sikit nak sanitasi rumah, sikit-sikit nak sanitasi office, tempat kerja. Yang ni apa-apa bahan kimia yang kita apply, kita sapu, kita spray dekat permukaan benda, bukan hidup meja ke, dinding ke, mana-manalah kat rumah kan. Sofa, tilam.
Okey, dan yang kelima sinaran. Sinaran apa? Sinaran ultra ungu, sinaran X-ray, sinaran gamma. Mikroorganisma ni dia tak boleh hidup, dia tak boleh tahan sinaran-sinaran ultra ungu, sinaran X-ray. Ingat sinaran ultra ungu, ingat dekat bilik operation theatre, bilik OT. Biasanya masa buat pembedahan, dalam bilik pembedahan ada lampu warna biru kan. Lampu tu bukan saja-saja nak warna biru supaya cantik ke, nampak senang nampak. Bukan pelajar dekat operation theatre biasanya doktor akan pakai sinaran ultra ungu. Lampu tu adalah sinaran ultra ungu. Guna dia untuk bunuh mikroorganisma. Kan bila buat surgery akan melibatkan proses potong, open ataupun dissection tubuh badan. Bila dah dissection ada banyaklah darah, nutrien kat situ, lembab pula tu. Kalau gelap lagilah mikroorganisma suka. Okey, dah selesai teknik aseptik. Ingat teknik aseptik adalah satu teknik prosedur kesihatan untuk mencegah jangkitan patogen, untuk membunuh mikroorganisma, mencegah jangkitan mikroorganisma. Okey, so apa lagi kamu perlu tahu? Satu eksperimen yang menggunakan satu piring Petri. Dalam piring Petri ni ada agar nutrien dengan bakteria kultur. Agar nutrien dengan bakteria kultur. Kenapa ada nutrien? Supaya bakteria tu boleh membiak lah. Cukup lah untuk bakteria tu membiak makanan bakteria tu. Lepas tu, kita akan jatuhkan satu antibiotik, dua jenis pula. Kita akan dropkan dua kepekatan berbeza antibiotik. Satu 4%, satu 10% contoh. Dan antibiotik tugas dia apa? Antibiotik tugas dia untuk bunuh bakteria. Bila dah kita dropkan antibiotik, maka dia akan menghasilkan satu kawasan jernih. Kawasan jernih ni adalah tempat yang tak ada bakteria. Lepas hasil dia bunuh bakteria. Okey? Bila antibiotik tu pekat lagi tinggi, maka lebih besarlah kawasan jernih dia. Lagi banyaklah dia bunuh bakteria. Macam itulah logik dia. Okey, ingatlah dua jenis antibiotik ni iaitu penicillin. Penicillin selalu ditanya dan lagi satu jenis streptomycin. Streptomycin pun selalu tanya tapi biasanya dia pakai penicillin. Dalam buku teks pakai penicillin lah. Okey, pemerhatian. Macam saya cakap tadi, kamu boleh nampak bila kepekatan antibiotik tinggi, kawasan jernih dia lebih besar daripada kepekatan kita pakai antibiotik yang rendah. Kenapa? Sebab antibiotik kepekatan tinggi akan bunuh lebih banyak bakteria. Tu inference, dah menjawab kepada inference kamu. Sebab apa jadi? Kenapa kawasan jernih untuk antibiotik kepekatan tinggi lebih besar? Kenapa? Sebab dia bunuh lebih banyak bakteria. Okay, hipotesis. Tolonglah bagi hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Kalau dalam eksperimen ni kita boleh nampak, kita pakai antibiotik 10%, satu lagi antibiotik 4%. Jadi pemboleh ubah manipulasi akan jadi kita punya pelajar, kita punya pemboleh ubah manipulasi. Okey, baiklah, dah ada kat bawah ni manipulasi yang kita ubah. Yang kita ubah-ubah. Okey pelajar, jika kamu ada sebarang soalan, sila dropkan soalan kamu di ruangan komen. Jadi saya boleh pilih soalan yang relevan. Okey, pemboleh ubah manipulasi yang kita boleh ubah. Dan pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas yang kita tengoklah apa yang kita nak tengok dalam eksperimen ni. Yang kita nak tengok luas ataupun saiz kawasan jernih yang terhasil kan. Okey, dan dimalarkan. Boleh ke satu kamu pakai bakteria jenis Lactobacillus, satu lagi kamu pakai Streptococcus? Tak boleh, kena pakai satu jenis bakteria aja pelajar. Okey, dan definisi secara operasi ni apa? Pelajar sangat takutlah untuk jawab definisi secara operasi. Selalu saya notice dia akan salah kat situ. Senang je cara kamu nak jawab soalan ni. Iaitu, tips dia macam ni. Term ataupun keyword. Dia tanya definisi secara operasi bagi antibiotik. Jadi antibiotik akan jadi kita punya term. Akan jadi kita punya keyword lah. Term.
Tambahkan je. Kamu dah ada pemboleh ubah bergerak balas. Tambahkanlah pemboleh ubah bergerak balas. Apa pemboleh ubah bergerak balas kamu? Saiz kawasan jernih. Diameter kawasan jernih. Jadi buatlah satu ayat lengkap. Janganlah buat satu ayat term tambah PB ni tak ada markah ya. Term apa? Antibiotik adalah satu bahan yang menghasilkan kawasan jernih. Yang menyebabkan kawasan jernih terbentuk. Okey, macam tu je cara nak buat definisi secara operasi. Term tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pelajar ni soalan yang selalu ditanya juga soalan aplikasi. Kenapa kita mesti habiskan ubat antibiotik kita? Sebab kita nak elakkan mikroorganisma tu dia bina daya rintangan dalam badan kita terhadap antibiotik. Bila kita makan antibiotik, lagi antibiotik yang sama nanti dia dah tak, bakteria tu tak mati. Sebab dia dah nampak. Okey, dia macam ni tau. Okey, bayangkan dalam badan kita, kita masa tu demam disebabkan jangkitan bakteria, ada tonsil. Jadi doktor akan bagi penicillin, akan bagi antibiotik. Kamu pun makanlah antibiotik, doktor akan bagi dalam durasi masa. Okey, kamu kena habiskan ubat ni dalam 7 hari. Kena habiskan 7 hari untuk bunuh semua bakteria yang menyebabkan jangkitan kamu, yang menyebabkan kamu sakit. 7 hari untuk bunuh semua bakteria. Tapi hari yang ketiga kamu makan antibiotik tu, kamu dah rasa sihat. Lepas tu sihat dah kan? Tak naklah habiskan antibiotik lagi. 3 hari tu sihat sebenarnya, kamu hanya bunuh separuh bakteria. Lagi separuh tu dia tak terbunuh lagi. Kamu ambil 3. Dos tak cukup untuk bunuh semua. Lagi separuh ni dia nampak, kawan kita dah matilah kena bunuh dengan antibiotik tu. Jadi kita kena bina daya ketahanan terhadap antibiotik tu. Next time bila kamu pakai antibiotik yang sama, dia tak akan kurangkan jangkitan bakteria kamu. Dia tak akan kurangkan simptom-simptom sakit kamu. Jadi sebab tu pelajar kena habiskan ubat antibiotik. Untuk elakkan mikroorganisma bina daya rintangan terhadap antibiotik tu Ni sangat penting ya. Dalam exam ada tanya, dalam kehidupan harian pun sangat penting. Tolong ingat habiskan antibiotik yang diberi doktor. Okey. Rawatan penyakit berjangkit pula. Macam mana? Penyakit berjangkit ni apa teacher? Penyakit berjangkit ni kamu dah belajar dalam tingkatan 1. Satu penyakit yang dibebaskan dari satu orang ke satu orang yang lain. Okay. Melalui apa? Macam-macam cara lah. Melalui sentuhan udara. Nyamuk, contohnya penyakit denggi disebarkan melalui nyamuk kan? Nyamuk Aedes. Dan kita ada juga penyebaran melalui air. Air yang tercemar, kamu minum air tu, ambil air tu, dia menyebabkan penyakit kolera, keracunan makanan, simptom dia. Contoh paling dekat dengan kita, COVID-19. Macam mana? Dia boleh tersebar melalui sentuhan, melalui udara. Sebab itulah kita kena jaga penjarakan sosial, pakai mask kan. Bila dekat tempat yang ramai orang. Okey, kita dah tahu dah penyakit berjangkit ni apa. Dia disebarkan dari satu orang ke satu orang yang lain. Penyakit berjangkit dia tak boleh tersebarlah dari satu orang ke orang yang lain. Okey, rawatan penyakit berjangkit. Kita kena tahu rawatan dia macam mana. Kita pakai antibiotik. Antibiotik against life. Tak suka hidupan. Apa-apa bahan yang boleh membunuh kuman dikategorikan sebagai antibiotik. Dia merencatkan pembiakan patogen, dia bunuh patogen. Contoh 2 ni tolong ingat, tolong ingat. Penicillin dengan streptomycin penicillin, streptomycin. Contohnya penyakit pneumonia. Pneumonia ni apa? Penyakit pneumonia. Pneumonia melibatkan jangkitan dalam paru-paru. Dalam paru-paru dia akan hasilkan satu mucus yang tebal disebabkan jangkitan bakteria dan akhirnya paru-paru gagal berfungsi dengan sepenuhnya. Okey, meningitis. Sebab jangkitan bakteria pula juga dekat otak kita, dia akan hasilkan satu lapisan baru, satu lapisan membran yang disebabkan jangkitan bakteria. Yang ni pun dia sangat berbahaya, boleh meragut nyawa kalau tidak dirawat dengan antibiotik dengan segera. Lambat sikit je habis, tak boleh rawat dah. Okey,
Antifungal. Nama pun antifungal. Nama dia pun dah bagi keyword dah. Antifungal. Fungal maksudnya penyakit yang disebabkan oleh jangkitan kulat, fungus, fungi, jangkitan kulat. Ubat, contoh ubat, clotrimazole lah. Ni satu je, ingat satu ni contoh ubat, bagilah satu. Nanti kalau dalam kertas satu dia tanya, berikan contoh ubat antifungal. Jawapan penicillin, streptomycin, acyclovir, clotrimazole. Kamu tahulah nak jawab yang mana kan? Ni suka untuk soalan yang ni, untuk soalan macam mana nak rawat penyakit berjangkit, dia banyak keluar dalam kertas satu ya pelajar. Bukan saya cakap kertas dua tak ada. Mungkin boleh jadi kertas dua juga, tapi soalan favourite kertas satu lah. Kalau kamu tengok dekat trial-trial negeri pun banyaklah soalan-soalan ni kan. Okay, contoh penyakit yang boleh diubati oleh antifungal ni, athlete foot. Athlete foot ni apa cikgu? Kaki atlet ke? Saya bukan atlet, jadi saya takkan dapatlah antifungal ni. Bukan ya pelajar. Athlete foot ni adalah fungal yang tumbuh biasanya di antara kita punya kaki, jari kaki. Jari kaki, kita punya kaki akan tend untuk selalu berpeluh, terutamanya bila pakai kasut tertutup. Jadi bila dah selalu berpeluh, lembab kan, lagi gelap, bakteria ataupun mikroorganisma sukalah, fungal lah terutamanya dia suka, dan dia akan membiak di situ. Itulah yang menyebabkan inflamasi dekat kita punya jari kaki. Okey, antiviral pula. Antiviral, viral. Word viral indicate virus. Disebabkan jangkitan virus. Contoh acyclovir. Kita boleh pakai untuk rawat penyakit kayak. Influenza. Okey, kayak ni gambar ni shingles. Kita panggil shingles ataupun kayak. Dia adalah satu rashes ataupun ruam yang sakit. Bila kena air sakit tau. Ni disebabkan antivirus, disebabkan virus ya. Okey, selesai. Kita cuba jawab dah habis dah daripada sub unit 1, sub unit subtopik 1. Kita dah habis. Apa yang kamu perlu tahu? Sampailah cara-cara merawat penyakit berjangkit. Tolong ingat. Sekarang kita cuba aplikasikan apa yang telah saya sampaikan dalam bentuk menjawab soalan ya pelajar. Okey, dalam kertas satu pelajar, sekiranya kamu ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan, tolong tulis soalan kamu di ruangan komen. Jadi kita boleh bincang sama-sama apa yang kamu keliru sangat tu. Okey, sebelum jawab exam 14 hari bulan ni kan. Okey, minggu lepas saya nak ingatkan lagi. Setiap hari saya ingatkan teknik nak jawab kertas satu ni. Garis, potong, selesai. Garis apa? Garis semua soalan ke? Tak, garis kata kunci. Potong. Potong jawapan yang kamu rasa memang dia salah. Potong. Jangan potong semua pula. Nak jawab apa kan? Dan selesai. Habis. Selesai, pindahkan jawapan kamu daripada kertas soalan ke kertas OMR. Dah jawab kat kertas soalan, lupa nak pindah OMR, tak guna juga, tak ada markah. Okey, selesai Okey, kita cuba jawab soalan yang pertama. Aplikasikan teknik GPS ni ya belajar. Maklumat menunjukkan ciri-ciri mikroorganisma. Tak boleh hidup luar perumah. Tak boleh hidup luar perumah. Macam tahu je apa ni. Lepas tu, mikroorganisma yang paling seni. Paling seni. Apa yang paling seni? Kita ada 5 kategori tadi. Kulat, protozoa, alga, kita ada bakteria dan kita ada virus. Antara 5 kategori tu, mana yang paling seni? Iaitu virus lah. Virus yang paling seni, yang paling kecil, yang kita perlu mikroskop untuk tengok dia. Antara berikut yang manakah merupakan organisma? Kita cari mana virus pelajar. Yang A ni apa? A ni mucor. Kita nampak dekat kulat roti. Kita nampak roti dekat roti yang expired biasanya. So yang A ni salah. Tolong pangkah. Pangkah. Okay, buang. Dan yang B, kita pergi B pula. Yang B ni yeast. Yeast ni untuk kita buat roti. Ingat yeast, ingat buat roti, ingat buat donat. Confirm salah lah. Dia ada menjalani proses respirasi untuk yang yeast ni. Dan antara C dengan D, teacher, saya tak pasti yang mana yang betul. Virus ni dia ada, kamu ingat bentuk sfera dan bentuk, sfera tu bentuk influenza lah. Dan bentuk bakteriofage ni.
Ingat bakteriofage, ingat virus. Okey, jadi jawapan yang paling betul adalah D. Okey pelajar, saya dah tahu dah soalan betul, jawapan betul D cikgu. C ni apa pelajar? Okey, C ni adalah apa? Ada sesiapa ada idea C ni apa tak? Boleh bagi tahu saya tak jenis dia apa? Tak payah bagi tahulah Chlamydomonas ke, Euglena ke, Paramecium. Bagi tahu kepada saya dia jenis apa? Mikroorganisma apa? Kulat ke, protozoa ke, alga ke, fungi ke? Okeylah, manakala tak ada siapa bagi tahu, teacher bagi tahulah. Ni biasanya alga. Dan bila ingat alga, ingat dia warna hijau. Kenapa dia warna hijau? Sebab ada pigmen klorofil. Bila ada klorofil maka akan ada fotosintesis. Dia perlu hidup dapatkan cahaya matahari. Okey. Kaji situasi yang berikut. Setelah jumpa doktor, Airol disahkan menghidap penyakit TB. TB ataupun tuberculosis. Tuberculosis. Penyakit ni disebabkan apa pelajar? Disebabkan jangkitan bakteria. Jangkitan bakteria pada paru-paru. Okey, Airol disahkan menghidap TB. Airol diberi ubat X. Doktor bagi dia ubat X. Ubat apa ya? Setelah makan ubat yang diberi oleh doktor selama 3 minggu, penyakit TB Airol pun sembuh. Jadi apakah ubat X? Okey, ingat tadi apa yang kita gunakan, jenis ubat yang kita gunakan untuk rawat penyakit berjangkit. Yang pertama kita akan pakai antibiotik. Jawapan dia antara 3. Yang kedua kita pakai antifungus. Antifungus, athlete food. Dan yang ketiga, barulah kita pakai antiviral. Okey, jadi untuk penyakit yang disebabkan jangkitan bakteria ni, kita akan pakai antibiotik. Ingat lagi tak dua nama yang saya ajar tadi? Dua nama yang kamu kena ingat. Streptomycin dengan penicillin. Mana streptomycin, mana penicillin kat sini? A kan? Dah tahu A apa? Acylclovir. Ini yang menyebabkan shingles ataupun kayak. Kita guna untuk rawat antiviral. Jadi B confirm salah. Clotrimazole guna untuk merawat athlete foot, jangkitan antifungal. Pun salah. Ivermectin ni apa pelajar? Ivermectin adalah sejenis antiviral ya. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah A. Okey, jom next. Jom kasih jawab sama-sama. Tengok faham ke tak tadi teacher ajar kan? Bagaimanakah bakteria mendapat makanan? Macam mana bakteria mendapat makanan? Macam mana bakteria mendapatkan nutrition yang diperlukan? Ni bakteria bakteria, jenis mikroorganisma bakteria. Okey, jom tengok. Mendapatkan nutrien daripada organisma mati. Dia ada 3 kan metod dia. Satu saprofit, parasit dan autotrofik. Autotrofik ni dia buat fotosintesis. Jadi yang mana yang tak ada kaitan dengan 3 tu, tolong pangkah, remove. Mendapatkan nutrien daripada perumah. Yang ni adalah parasit. Betul. Nombor 3, mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Fagositosis ni kan yang untuk mikroorganisma yang ada pseudopodia kan, yang ada kaki. Bukan kaki lah. Yang ada pseudopodia, kita panggil pseudopodia ataupun nak ingat kaki dia lah. Yang ni tak ada kaitan. Ni kan protozoa kan. Jadi nombor 3 confirm salah. Yang mana pilihan jawapan A, B, C, D ada nombor 3, tolong delete. B ada nombor 3, salah. C pun ada nombor 3 pun salah. Jadi jawapan yang tepat adalah antara A dan D saja. Okey. A betul, 1 dan 2. Tengok nombor 4. Jalankan fotosintesis. Ada juga bakteria yang ada pigmen klorofil kan. Autotrophic method dia ada 3. Jadi yang paling tepat adalah D. A betul tapi yang paling tepat adalah D ya pelajar.
Okey, selesai GPS kita. Kita tengok soalan seterusnya. Jadual menunjukkan keputusan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria apa Tabung uji asid alkali. Jadi, kita punya faktor pH lah kan. Ada asid, ada alkali, ada neutral, maksudnya pH. Apa yang paling optimum? Adalah neutral. Kekeruhan campuran. Kenapa kurang keruh? Ni campuran apa? Campuran bakteria kultur dengan nutrien broth. Bakteria plus nutrien. Kenapa untuk pH yang optimum, dia punya kekeruhan campuran adalah sangat keruh sebab kekeruhan tu menandakan aktiviti mikroorganisma, aktiviti pertumbuhan bakteria. Maksudnya, masa neutral ni dia sangat keruh, maksudnya banyaklah aktiviti bakteria. Masa berasid dengan beralkali, kurang keruh, tak banyak aktiviti bakteria. Berdasarkan jadual dalam keputusan eksperimen, apakah pH yang paling sesuai? Garis kata kunci, bulat kata kunci. Untuk pertumbuhan bakteria. Tadi pH apa? pH neutral. Neutral berapa pH dia? 7. Okey. pH 2 ni salah lah sebab asid lah. Kuatnya asid matilah mikroorganisma tu. C pun asid juga. Salah. D, alkali pun salah. Jadi jawapan yang paling tepat selesai B. Okey. Okey, kita pergi kepada kertas 2. Saya ulang baliklah format kertas 2. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan kita ada bahagian C pelajar. Untuk bahagian A, biasanya soalan melibatkan kemahiran proses sains. Soalan tu dia ada 5 markah. Setiap satu soalan ada 5 markah. Kita tengok next ni. Setiap satu soalan kita ada 5 markah. Total markah untuk bahagian ni adalah 20 markah. Setiap satu soalan 5 markah. 4 markah untuk kemahiran proses sains, memerhati beri inference, beri hipotesis, hubungan, beri pemboleh ubah dan untuk 1 markah je untuk aplikasi. Yang lain, kemahiran proses sains. Ya pelajar? Okey, tolong jawab semua soalan. Sayang kalau tak jawab. Sebab senang je. Kalau teori kamu tak baca, tak dapatlah jawab. Tapi untuk yang paper 1 ni, yes, teori. Tapi dia melibatkan lebih kepada kemahiran proses sains kamu. So, jawapan ada dalam soalan. Jom kita cari jawapan dalam soalan sekarang. Nombor 1. Rajah 1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk kaji kesan kepekatan penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. Pelajar, saya terus dapat pemboleh ubah manipulasi kat sini. Teacher cakap apa minggu lepas? Kalau nak jawab soalan section A, benda pertama kena cari jantung soalan. Jantung soalan apa? Pemboleh ubah. Okay. Dah nampak dah pemboleh ubah kat sini. Kesan kepekatan penicillin ni pemboleh ubah manipulasi terhadap pertumbuhan bakteria akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kamu nampak kat sini N dan M ni menghasilkan N dengan M ni apa? Antibiotik Antibiotik dengan kepekatan berbeza. Penicillin ni antibiotik lah. Penicillin. Kalau N, dia menghasilkan luas kawasan jernih yang lebih besar daripada M. Jom tengok bawah apa. Dua cakra M dan M, kepekatan berbeza di atas permukaan nutrien. Piring Petri diletakkan dalam inkubator pada suhu 37 darjah Celsius, iaitu suhu optimum, dan selepas 48 jam, kawasan jernih terbentuk di sekeliling setiap cakra. Kenapa ada kawasan jernih? Sebab antibiotik tu bunuh bakteria. Diameter setiap kawasan jernih diukur dan direkodkan. Kat sini. Cakra yang ni PM, kita punya pemboleh ubah jenis kepekatan penicillin, dan diameter kita punya kawasan jernih adalah PB. M, diameter kawasan jernih dia adalah kecil, N besar ya pelajar. Okay, jom tengok soalan yang 1. A, berdasarkan keputusan dalam jadual 3, ni jadual 3, diagram 3, cakra yang manakah mempunyai kepekatan penicillin yang tinggi? Cakra yang mana? Mana yang hasilkan lebih banyak
kawasan jernih, lebih besar kawasan jernih, maka penisilin dia lebih tinggi. Jadi N lah kamu tulislah cakra N. Janganlah tulis cakra je N, tiba-tiba tulis N apa kat situ tu. Tak lengkaplah jawapan kamu. Okey. Hipotesis. Hipotesis adalah hubungan antara MV dan RV. Nyatakan saja bila kita pakai kepekatan antibiotik tinggi, maka luas kawasan jernih akan lebih besar. Ataupun bila kita guna kepekatan antibiotik rendah, kepekatan penicillin rendah, maka luas kawasan jernih adalah lebih kecil. Tulis salah satu je sebab satu markah je di sini. Okey pelajar. Inference. Kata kunci inference. Sebab kenapa kamu kata macam tu? Kenapa kamu kata hipotesis kamu begitu? Lebih banyak bakteria dimusnahkan di cakera antibiotik berkepekatan tinggi. Lagi tinggi antibiotik, lagi banyak matilah bakteria tu. Sekiranya penicillin digantikan dengan streptomycin. Streptomycin adalah jenis antibiotik yang lain. Tolong ingat, penicillin, streptomycin adalah antibiotik, ubat antibiotik. Adakah kawasan jernih akan terbentuk? Bila dah antibiotik, mestilah ada kawasan jernih. Satu markah di sini untuk nyatakan kawasan jernih itu terbentuk ataupun tidak. Satu markah, lagi satu markah kat mana? Soalan seterusnya. Jelaskan. Explain. Lagi satu markah di sini. Dua markah. Jadi, bila kamu nyatakan saja kawasan jernih akan terbentuk, kamu akan dapat satu markah. Dan kamu tak nyatakan lagi, satu markah je lah dapat. Kerana streptomycin adalah sejenis antibiotik. Satu markah lagi. Antibiotik bahan yang menyebabkan kawasan jernih terbentuk. Okey. Ataupun kalau kamu jawab yang ni pun satu markah. Jadi markah maksimum adalah 2 ya pelajar. Senang kan nak jawab kertas satu ni. Yang ni soalan trial daripada Perak. Raja satu tunjukkan satu eksperimen. Baca kat sini untuk kaji kesan suhu. Kesan suhu ni jadi kamu punya pemboleh ubah manipulasi PM dan pertumbuhan bakteria PB. Sekarang suhu 5 degree Celsius, suhu rendah sangat bakteria tak boleh hidup. 37 optimum kan? Dan 70 tinggi sangat bakteria matilah. Selepas 2 hari, keadaan bubur nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan. Keputusan direkodkan. Keadaan bubur nutrien ni pemboleh ubah bergerak balas. Suhu pemboleh ubah manipulasi. Jom kamu tengok 5 darjah Celsius. Kamu akan dapat sikit je keruh. Maksudnya tak banyaklah aktiviti bakteria dalam tu. Untuk suhu optimum. Wah, keruh ni paling keruh. Tulis. Jadi, banyaklah aktiviti bakteria. Manakala untuk suhu yang tinggi, sedikit keruh. Keruh dia sikit je. Tak banyak juga aktiviti bakteria. Sebab kita tahu suhu optimum untuk bakteria hidup, pertumbuhan bakteria adalah 37 degree Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Tolong ingat. Okey, soalan dia tanya lagi. Apakah pemerhatian yang dibuat berdasarkan jadual 3 di atas? Berdasarkan jadual ni, dia suruh kamu bagi satu pemerhatian. Satu markah, dia tak cakap satu. Tapi bila satu markah, bagi satu je lah. Takkanlah kamu nak bagi 3 kan? Pilih salah satu. Keadaan bubur nutrien L adalah paling keruh. L yang paling keruh kan? Berbanding keadaan bubur nutrien dalam tabung uji K dan tabung uji M. Satu markah di situ. Ataupun kamu boleh je buat keadaan bubur nutrien di tabung uji K adalah sedikit keruh berbanding tabung uji L. Boleh je buat macam tu. Nyatakan inference. Inference ni ingat sebab. Yang dibuat berdasarkan soalan 3A. 3A ada kaitan dengan 3A. Kalau 3A kamu salah, kalau A salah maka B kamu salah ya. Tak ada markah. Pertumbuhan bakteria paling tinggi pada suhu optimum. Tulislah suhu optimum apa? 37 hingga 40 darjah Celsius. Sekarang, nyatakan hipotesis hubungan antara MV dan RV. Nyatakan saja bakteria memerlukan suhu optimum 37 darjah Celsius untuk pertumbuhan yang paling pesat, pertumbuhan yang paling aktif.
Selesai dah. Ada lagi soalan. Dia berdasarkan aktiviti. Nyatakan definisi secara operasi. Soalan definisi secara operasi. Bagi bakteria, tadi teacher cakap kalau nak jawab soalan definisi secara operasi ni, cari dia punya term. Term tambahkan dengan kita punya pemboleh ubah bergerak balas. Jadi term dia tanya pasal bakteria. Bakteria tu term. Pemboleh ubah bergerak balas adalah bahan yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Bubur nutrien tu keruh kan? Jadi kamu hanya nyatakan term kamu yang dibagi bakteria adalah sejenis bahan yang menyebabkan kekeruhan bubur nutrien pada suhu berapa? 37 darjah Celsius. Macam tu je. Dan soalan E adalah soalan aplikasi. Dia bagi kamu buah-buahan. Ada buah-buahan. Pilih kaedah yang paling sesuai untuk menyimpan makanan tersebut. Bakteria dia tak aktif dalam suhu yang rendah. Suhu rendah atau peti sejuk lah. Kita ada freezer. Freezer yang A ni. B peti sejuk. Chiller. C plastik container. Yang ni confirm lah salah. Nanti kalau simpan dekat sini, cepat je dia teroksidasi. Cepat je ada bakteria. Jadi antara A dengan B, mana yang paling sesuai? Freezer ke chiller? Freezer ni, bila kita sejukkan buah ni, dia akan jadi keras. Jadi dia punya zat-zat semua habis, hilang. Jadi yang paling sesuai adalah B, chiller. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B, iaitu soalan teori dan aplikasi. Contoh ada satu soalan, saya bagi teori dan aplikasi ni. Okey, belajar. Raja tunjukkan dua bentuk virus. Dua bentuk virus. Yang pertama ni bacteriophage. Dan yang kedua, saya ada jenis Vera. Ataupun influenza. Sekarang soalan A, dia suruh nyatakan bentuk. Bentuk virus ada berapa? Bentuk virus ada sfera, ada ada helix, ada polyhedral. Jadi untuk yang R adalah berbentuk berudu ataupun kompleks. Kompleks ni gabungan polyhedral dan lagi satu apa? Gabungan polyhedral dan helix. Ganda dua. Okey. Sfera ni bulatan lah. Influenza ni berbentuk sfera. Okey. Bacteriophage tak mempunyai hidup di luar perumah. Virus kan? Dan membiak dengan cara menjangkiti sel perumah. Ni cara pembiakan. Jelaskan. Soalan ni suruh jelaskan. Mesti lebih daripada 1 markah. 2 atau 3. Tengok markah. 3 markah. Jadi kena ada 3 poin. Secara ringkas proses pembiakan bacteriophage. Macam mana bacteriophage ni membiak? Macam mana virus membiak dalam perumah? Okey, mula-mula bacteriophage ni dia akan mendarat di sel perumah. Lepas dia mendarat, dia masukkan DNA dalam sel perumah dia. 1 markah di sini. Dan bahan genetik bacteriophage menggunakan bahan dalam sel perumah untuk membiak. Dia pakai nutrien dalam sel perumah tu untuk biak dan bentuk bacteriophage baru. Okey, 2 markah. Lepas tu, bacteriophage pecahkan sel perumah, keluar dari sel perumah, jangkiti sel-sel yang lain. 3 markah. Pada pendapat anda, mengapakah virus dapat menembusi penuras porselin halus? Ni pun soalan aplikasi Soalan aplikasi ni yang lazimnya digunakan untuk halang penembusan bakteria. Sekarang ni, penuras porselin halus kecil dah. Mengapakah virus dapat menembusi? Tapi virus still dapat lalu dekat penuras porselin ni. Kenapa? Sebab virus ni dia sangat kecil. Dia lebih kecil daripada saiz bakteria. Penuras porselin halus, dia boleh turas bakteria tapi bukan virus. Soalan aplikasi kerana saiz virus sangat kecil dan lebih kecil daripada saiz bakteria. Sebab itulah virus tak dapat tersekat dekat penuras tu. Okey pelajar.
Rajah 4 menunjukkan peranan mikroorganisma berfaedah pada tumbuhan. Interaksi simbiosis dalam nodul. Ni nodul pelajar. Nodul akar tumbuhan legum. Apa guna nodul akar tumbuhan legum ni? Tumbuhan kekacang ni. Dia akan tukarkan nitrogen kepada nitrat. Nitrat yang boleh akar tumbuhan serap. Penting dalam kita nitrogen. Nanti kita pergi dalam bab 2. Namakan. Disuruh namakan mikroorganisma. Mikroorganisma apa? Bakteria pengikat nitrogen lah. Fungsi mikroorganisma. Fungsi dia menukarkan nitrogen di udara kepada nitrat dalam tanah supaya boleh diserap oleh akar tumbuhan. Ni pun soalan teori. Dia suruh nyatakan kelas. Nama pun bakteria pengikat nitrogen, maka dia adalah kelas bakteria. Bukan kelas virus, bukan kelas protozoa dan lain-lain lagi. Beri satu contoh aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam pelbagai bidang. Dia suruh bagi contoh. Banyak kan dia punya guna? Yeast kita pakai secara meluas dalam pembuatan donat, pembuatan roti. Kita pakai apa lagi ya? Dalam perut anai-anai dan dalam perut lembu, dia menghasilkan enzim selulis yang akan menukarkan selulosa kepada glukosa. Tu contoh lain dalam pelbagai bidang. Okey, ni soalan aplikasi. Soalan bahagian B ni dia suka tanya aplikasi ya pelajar. At least ada 2 ataupun ada 1 aplikasi. At least 1 lah. Dunia telah dikejutkan dengan penularan COVID-19 yang dahsyat merebak dengan begitu cepat. Kejayaan penciptaan vaksin menggunakan mikroorganisma berfaedah dalam masa singkat. Cipta vaksin dengan gunakan virus yang dia matikan, tu teknik yang konvensional. Dan lagi satu, kita pakai virus yang baik. Jelaskan bagaimana, disuruh jelaskan mesti lebih dari 1 markah, bagaimana program imunisasi COVID-19. Macam mana imunisasi booster yang kita ambil, booster ataupun vaksin lah, vaksin yang kita ambil dapat mengekang penularan wabak COVID-19. Macam mana? Dengan membentuk imunisasi kelompok. Bila dah ada imunisasi kelompok dalam kumpulan kita, maka vaksin tu dia akan latih ketahanan tubuh seseorang. Dia akan kejut imun. Bangun. Kita kena hasilkan antibiotik, antibody untuk lawan COVID-19 ni. Okay. So macam itulah ni soalan aplikasi. Dan saya nak terus pergi kepada soalan bahagian C, iaitu soalan esei, soalan nombor 19. Macam mana kamu nak tackle soalan ni? Soalan ni dimulakan dengan penyelesaian pernyataan masalah. Diikuti dengan hipotesis dan kamu kena buat eksperimen. Dia tanya tujuan, pemboleh ubah, prosedur dan penjadualan data ya pelajar. Okey, nama pun soalan jenis pernyataan masalah. Maka mestilah kamu kena buat dalam bentuk soalan ya. Dalam bentuk soalan. Soalan macam mana cikgu? Tanyalah, apakah kesan PM terhadap PB? Bagaimanakah suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Macam tu. Jadi, contohnya, kamu nyatakan, adakah suhu menjejaskan pertumbuhan koloni bakteria? Okey. Dan soalan yang kedua, diikuti dengan hipotesis. Kamu tahu suhu yang terlalu rendah, dia akan mengekang pertumbuhan bakteria. Bakteria tu tidur. Jadi dia akan melambatkan pertumbuhan muko. Okey, ni untuk eksperimen yang roti lah. Satu roti kamu simpan dalam peti sejuk. Satu roti lagi kamu akan letak dalam suhu bilik. Ni roti Okay, jadi hipotesis mestilah yang dalam suhu bilik ni akan ada kulat kan? Lebih banyak daripada yang kita simpan dalam peti. Kerana apa? Kerana suhu yang rendah dia akan melambatkan pertumbuhan mucor ataupun kulat. Okay, macam mana nak tulis prosedur? Tolong. Kamu lukis gambar. Bila kamu lukis, kamu akan dapat 2 markah dekat lukisan. Lagi 2 markah, pemeriksa akan cari di sini.
Macam mana kamu dapatkan pemboleh ubah bergerak balas kamu? Macam mana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi? Kalau kamu lukis 2 gambar, dah ada dah kat situ. Satu simpan peti sejuk, kamu tulis. Satu lagi kamu letak dekat suhu bilik. Yang tu cara kamu mengawal pemboleh ubah manipulasi. Jadi satu markah lagi diambil dekat lukisan. Okey, kita tengoklah contoh soalan terus. 4 markah ni untuk prosedur. Kalau kamu lukis, kamu boleh dapat 4 markah juga. Kalau kamu tak lukis pun dapat 4 markah. Dia bergantung pada kamu. Yang mana kamu rasa senang. Kalau saya lebih suka lukis. Jadi tak banyaklah kena tulis kan. Tengok contoh gambar raja dan ayat. Kamu dah lukis dah. Untuk ini, bakteria Bacillus yang kamu sterilkan dengan nutrien agar. Kamu simpan dalam tempat gelap. Lagi satu disimpan dalam tempat terang. Okey. Kita tadi tahu untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria, bakteria suka dekat tempat gelap kecuali alga kan. Kita sekarang pakai bakteria. Mikroorganisma suka duduk kat tempat gelap. Kalau bakteria tu dia suka tempat gelap. Kalau alga dia kena tempat terang lah, cahaya matahari supaya dia boleh buat fotosintesis. Sekarang pakai bakteria. Jadi satu disimpan dalam dark cupboard, dalam almari, dan satu lagi disimpan di suhu bilik, disimpan di kawasan terang. Okey. Kawasan terang dengan almari gelap. Ini dah bagi kamu dah bagi pemboleh ubah manipulasi kat sini. Macam mana kamu kawal? Jadi 2 markah di sini. Dan selepas 3 hari ini yang kedua, diperhatikan bilangan koloni bakteria. Macam mana kamu dapat kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. Perhatikan lepas berapa hari. Pemerhatian rekod dalam jadual. Okey pelajar, lagi 1 markah untuk kamu kawal pemboleh ubah manipulasi di sini. Nampak tak? Diagram 3 markah diikuti dengan penjelasan dekat bawah tu. Lagi 1 markah. 4 markah, markah penuh. Kalau ayat penuh, kena nyatakanlah dalam pilihan Petri, masukkan dulu agar-agar steril. Lepas tu tambahkan lagi dengan bakteria kultur dan lebih kurang sama. Satu simpan dalam almari, satu lagi kena simpan di tempat terang. Ikut pada mana kamu suka nak buat ayat penuh ataupun gambar raja. Cikgu, saya tak suka lukis. Kenapa tak suka lukis pelajar? Saya bukan orang seni. Ni bukan kelas seni, ni kelas sains. Kamu lukis buruk macam mana pun, ada label, asalkan ada label dan mudah difahami, ada label, faham gambar Petri dish ataupun piring Petri, dapatlah markah di situ. Okey, dan penjadualan data ada 1 markah, pemboleh ubah manipulasi cahaya kan? Cahaya. 1 simpan dalam almari. 1 simpan di tempat terang. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas apa? Pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan koloni bakteria. Okey pelajar, saya selalu ingatkan, tinggalkan kosong. Jangan pandai-pandai tulis. Katakanlah yang lain ni dah betul. Tiba-tiba kamu tulis jawapan ni salah. Kamu terus tak dapat kosong markah. Kalau kamu yakin betul, tulislah. Tapi seelok-eloknya tinggalkan sebab kamu tak buat eksperimen. Kamu hanya merancang eksperimen. Jadi, nak tips yang senang. Tolong buat soalan nombor 11 ni, soalan esei ni dalam bentuk jadual. Kamu dah tahu dah, dia mula-mula akan tanya pasal penyataan masalah. Tanyakan soalan, adakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan bakteria? Hipotesis. Diikuti tujuan pemboleh ubah dan prosedur penjadual. Nanti jawapan tinggal isi kat sini. Kenapa kena buat dalam bentuk jadual? Supaya tak tertinggal. Katakanlah kamu esei ni nak jawab last sekali. Jadi masa dah tak banyak, so kamu kelang kabut. Boleh tertinggal antara satu. Pemboleh ubah ni kadang-kadang boleh tertinggal. 2 markah ya pemboleh ubah ni. Prosedur mungkin taklah sebab highlight dekat soalan esei adalah prosedur. Okey dah, selesai dah untuk ada lagi 1 soalan. Ni contoh soalan. Contoh soalan bahagian 11, soalan pilihan Ni soalan esei juga. Saya tak akan pergi dengan lebih lanjut tapi kita bacalah. Baca sikit, saya tak akan pergi dengan mendalam. Susu segar disimpan dalam almari, berbau busuk. Yang simpan dalam almari berbau busuk. Tapi susu segar yang simpan dalam peti sejuk
dalam keadaan elok. Kenapa pelajar? Bila kita simpan dalam almari, ada aktiviti bakteria. Aktiviti bakteria itulah yang menyebabkan makanan senang busuk, senang basi. Bila simpan dalam sejuk, tak ada aktiviti bakteria. Bila tak ada, maka susu tu dalam keadaan elok. Jadi, kita punya pemboleh ubah manipulasi akan jadi tempat simpanan susu. Tempat simpanan susu. PM kita sama ada peti sejuk, tempat simpanan susu, peti. Ataupun almari. Manakala PB kita tengok keadaan susu tu kan. Okey, dan pernyataan masalah sama je. Nyatakan kamu tanyakan soalan, adakah susu dalam keadaan baik apabila disimpan dalam peti atau almari? Okey, saya terus pergi kepada soalan jawapan. Contoh jawapan yang kamu boleh bagi. Buat dalam bentuk jadual ni. Kan senang kan? Dia tanya pernyataan masalah. Adakah susu segar cepat rosak jika disimpan dalam almari atau suhu bilik? Tanya soalan diikuti dengan question mark ataupun tanda soal. Hipotesis, hubungan antara PM dan PB, susu segar berbau busuk dan basi jika disimpan dalam suhu bilik. PB ni hubungan antara PM dan PB ataupun PB dan PM. Tujuan untuk kaji hubungan antara pertumbuhan bakteria dan suhu pemboleh ubah. Bagilah 3 jenis pemboleh ubah. Prosedur, lukis. Bila dah lukis, maka tak banyaklah yang perlu kamu tulis. Nyatakan. Okey, penjadualan data, hanya buat satu jadual yang ada PM kamu, suhu dan PB kamu, kekeruhan bubur nutrien. Dan dia dah bagi 27 dengan 5. Kalau dia dah bagi 27 dengan 5 suhu, maka kamu kena tulis dan biarkan kosong. Jangan pandai-pandai tulis. Okey pelajar, dah selesai. Kita akan rehat sebentar, 1 atau 2 minit. Kita akan sambung dengan unit kita yang kedua, unit yang terakhir pada hari ini ya pelajar. Okey, kita jumpa kejap lagi ya. Okey, hai pelajar. Jadi boleh tak kita sambung sesi kita hari ini dengan unit kita yang terakhir pada hari ini ya. Okey, unit 2. Okey, unit 2 tajuk dia nutrisi dan teknologi makanan. Bila kita bercakap tentang nutrisi, maka kita kena ingat diet seimbang. Okey, diet seimbang ni apa? Kamu kena tahu diet seimbang ni sebab dia suka tanya soalan tentang definisi. Nyatakan definisi diet seimbang. Jadi macam mana nak jawab? Diet seimbang diet yang merangkumi diet yang ada semua kelas makanan dalam kuantiti nisbah yang betul. Diet yang ada semua jenis kelas makanan yang ada kuantiti dan nisbah yang betul. Okey pelajar. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia ni, dia dah bagi satu guideline macam mana kita nak makan pakai diet seimbang ni. Jadi guideline yang dia bagi adalah konsep Pinggan Sihat Malaysia. Apa konsep Pinggan Sihat Malaysia ni? Hashtag suku separuh. Apa yang suku separuh ni teacher? Suku separuh ni ikan, ayam, kekacang, protein lah. Kamu kena ambil separuh je. Manakala nasi, mi, roti, nasi, karbo, kita kena ambil separuh juga. Karbohidrat. Dan separuh suku juga. Protein dengan karbo sos kamu kena ambil suku. Lagi separuh kamu kena ambil apa? Yang separuh buah-buahan dan sayur-sayuran kena ambil separuh. Sebab itulah dia hashtag suku separuh. Okey, seterusnya malnutrisi. Malnutrisi ni apa? Malnutrisi ni bila kita kurang makanan jadi penyakit. Bila lebih makanan pun jadi penyakit. Kekurangan atau kelebihan mana-mana kelas makanan. Okey, kita pergi kepada kekurangan dulu. Gambar yang pertama goiter.
boleh nampak pembengkakan pada kelenjar tiroid dalam minggu lepas. Unit yang ketujuh kita ada belajar tentang thyroid gland. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid, bila kurang tiroid ataupun kurang iodin, dia akan menyebabkan pembengkakan. Penyakit ni kita panggil goiter ataupun beguk. Okey. Beguk ni disebabkan kekurangan apa? Kekurangan iodin. Kurang iodin dalam badan. Okey, tengok gambar yang kedua, scurvy. Scurvy iaitu gusi seringkali berdarah, gusi seringkali bengkak. Keadaan ni terjadi kerana kita kurang vitamin C. Okey, tengok pula gambar yang ketiga, marasmus dengan kwashiorkor. Dua jenis penyakit ni, marasmus, kwashiorkor, dia disebabkan oleh kita ambil kurang energi, kurang makanan yang menghasilkan tenaga. Apa makanan yang menghasilkan tenaga? Untuk marasmus ni, kita kurang protein. Bukan kurang protein, kurang karbohidrat. Kurang karbohidrat. Dan kwashiorkor ni, kurang protein. Okay, untuk recap. Recap ni, nampak tak dia ada bone deformities, dia ada kecacatan pada tulang, pada kaki dia. Yang ni disebabkan oleh seseorang tu kurang vitamin D. Lagi satu, bila cakap pasal tulang, kita kena ingat kurang kalsium. Kurang kalsium. Tulang kita memerlukan kalsium. Bila dah ada kecacatan pada tulang, maka orang tu akan ada kekurangan kalsium. Disebabkan oleh kekurangan kalsium. Okey, bila kurang jadi penyakit, bila lebih lagi jadi penyakit. Biasanya berlebihan ni bila kita ambil sesuatu kelas makanan dalam jangka masa panjang. Dia bukan kita makan banyak hari ni, saya suka makan makanan manis, makanan tinggi gula hari ni, maka esok saya terus dapat obesiti, esok saya terus dapat kencing manis. Tak. Dia adalah jangka masa panjang. Maksudnya bila saya ambil makanan, saya suka makanan bergula. Hari ni saya suka makanan bergula, saya sangat suka makanan bergula, nanti 10 tahun lagi, tengoklah dapat diabetes kan. Okey, kita ambil dalam jangka masa panjang barulah dia menyebabkan masalah-masalah tu. Yang pertama, obesity. Obesity ni disebabkan kita ambil makanan terlebih kalori. Tiap kali makan je kita ambil makanan terlebih kalori. Banyak kalori dalam makanan kita dalam jangka masa panjang. Nak dapat obesity bukan sehari, hari ni makan banyak, esok obesity, bukan. Dia akan ambil jangka masa yang panjang. Okey. Untuk naik berat badan tu bukan sekejap. Okey, diabetes mellitus. Sebab seseorang ni dia paras gula dalam darah dia tinggi. Sebab badan dia, untuk penyakit diabetes mellitus, badan dia tak boleh hasilkan insulin. Jadi itulah sebabnya dia kena pakai insulin artificial, kena cucuk insulin. Sebab badan dia dah tak boleh hasilkan insulin. Insulin ni akan tukarkan gula berlebihan dalam darah. Okey. Penyakit diabetes mellitus ni disebabkan oleh apa pelajar? Disebabkan oleh pengambilan gula yang tinggi dalam jangka masa lama. Jangka masa lama ataupun jangka masa panjang. Okey, kita tengok. Yang ketiga, atherosclerosis. Apa atherosclerosis ni yang ketiga? Okey, tengok gambar kat bawah. Yang ni adalah arteri normal. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri normal. Dan yang sebelah kanan ni adalah atherosclerosis. Iaitu dia ada deposition ataupun dia ada blockage kolesterol. Yang kuning-kuning ni kolesterol. Disebabkan pengambilan makanan dengan kolesterol yang tinggi pelajar. Okey. Tengok tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Disebabkan kita mengambil makanan yang tinggi garam dengan kuantiti yang banyak dalam jangka masa yang lama.
Okey, so yang ni contoh-contoh penyakit bila kita ambil sesuatu makanan dengan berlebihan. Okey, kekurangan dapat masalah, lebih pun dapat masalah. Okey pelajar, nilai kalori makanan. Nilai kalori makanan. Kalori makanan ni yang bagi kita tenaga ya. Biasanya contoh kita beli roti, dekat roti tu dia ada tulis berapa kilokalori, berapa banyak tenaga yang kita akan dapat. Okey. Jadi apa kita cuba kira kita akan buat sedikit aktiviti pengiraan nilai kalori makanan. Okey, jadual di bawah tengok yang sebelah kiri, soalan sebelah kiri, soalan pertama. Jadual di bawah tunjukkan nilai kalori dalam 1 gram karbohidrat, protein dan lemak. Karbo berapa? 17.2, protein 22.2, 38.5 lemak. Okey, Anik mengambil 20 gram karbohidrat. Macam mana nak kira? Dia ambil 20 gram karbohidrat, 20, kamu darabkan saja dengan nilai yang dia dah bagi dekat dalam jadual ni, 17.2. 20 darab 17.2. Lepas tu, Anik ambil apa lagi? 10 gram protein. 10, darabkan dengan protein kamu. 22.2 kan? 22.2 kilojoule per gram. 22.2. Okey, lepas tu kamu tambahkan lagi. Dia ambil 10 gram lemak. Anik ambil lagi 10 gram lemak. Lemak 38.5. 38.5 kilojoule per gram negatif 1. Okey, kira duk tekan-tekan kalkulator. Siapa ada kalkulator boleh tolong saya kirakan tak? Okeylah, bila kira sekejap sebentar kamu akan dapat 951 kilojoule gram negatif 1. Jadi apa yang Anik ambil? Anik ambil nilai kalori makanan sebanyak 951 kilojoule per gram negatif 1. Gram negatif 1. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Maimunah pula dia bagi karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa. Sama je nilai dia dengan sebelah ni. Dia kata Maimunah ambil 100 gram beras. Nasi lah, maksudnya nasi. Nasi ni adalah sumber karbo kan. Jadi, kira saja sama je. 100, kamu darabkan dengan karbohidrat kamu 17.2. Tambahkan, dia ambil 50 gram ayam. Ayam kategori apa? Protein, karbohidrat, lemak, pelajar? Ayam kategori protein. Dia ambil 50, darabkan dengan protein kamu 22.2 dan tambahkan dia ambil 50 gram telur. 50 darabkan dengan telur adalah telur apa pelajar? Telur adalah protein. Telur pun kamu ambil 52 darab 22.2. Selepaslah duk kira-kira kan. Kita kira 100 darab 17.2. Dan kamu tambahkan dengan 50 gram tadi ayam. Darabkan dengan 22.2. Tambahkan dengan telur pun 50 gram juga dia ambil. 50 gram darabkan dengan 22.2. Jadi kamu akan dapat 3940 kilojoule per gram. Okey, tu je cara nak kira nilai kalori makanan. Senang kan? Jadi bila ada soalan pengiraan nilai kalori makanan dalam kertas satu, tolong jangan salah sebab itu umpama markah percuma. Kira saja. Pelajar. Sekarang ni kita dah settle dah pergi kepada manusia. Sekarang kita terus pergi kepada tumbuhan. Okey, tumbuhan dia memerlukan makanan. Kita panggil nutrien. Tumbuhan memerlukan nutrien. Kategori nutrien yang tumbuhan perlukan adalah kita bahagikan kepada 2. Nutrien tumbuhan iaitu yang pertama adalah makronutrien. Tumbuhan makro
Yang kedua, mikronutrien. Makro. Nama pun makro. Bila makro, besar, banyak. Nutrien yang tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang banyak. Makronutrien. Dan yang kedua, mikronutrien. Kuantiti nutrien mikro, kecil, sedikit, yang tumbuhan perlukan dalam kuantiti yang sikit. Yang dalam kuantiti yang kecil. Okey. Ni contoh makronutrien yang kamu wajib ingat. Fosforus, P, N, nitrogen dengan kalium. Kalium. Fosforus, nitrogen, kalium. Tolong ingat. Kalau boleh ingat semua, tolong ingat semua. Kalau nak ingat 3 ni pun boleh. Tapi lebih bagus ingat semualah. Tak banyak kan. At least ingatlah karbon, kalsium, sulfur, magnesium. Okay. Mikronutrien dalam kuantiti yang sikit. Mikro sikit, makro banyak. Contohnya, boron, mangan, zinc, kuprum, besi, molybdenum. Okey, saya akan highlight satu eksperimen yang selalu keluar dalam kertas 2, section A, bahagian A, iaitu soalan kekurangan makronutrien. Kekurangan nutrien, apa kesan dia? Kekurangan fosforus, apa kesan dia? Kekurangan kalium, apa kesan dia? Okey. Untuk kekurangan nitrogen ni makronutrien apa jadi? Daun dekat bahagian atas ni kita akan nampak dia kecil daripada daun pokok yang ada nutrien yang cukup. Dia sedikit kecil dan dia senang gugur. Daun yang atas ni. Lepas tu, kita boleh nampaklah daun dia ada klorosis. Klorosis apa pelajar? Adalah bintik-bintik merah dekat daun dia. Ada bintik-bintik merah dekat daun dia. Tu tandanya tumbuhan tu kurang nitrogen. Okey, bunga pula. Dia boleh tumbuh bunga tapi pertumbuhan bunga dia terbantut. Tak boleh mengembang. Bunga dia macam tu, kecil je. Okey. Kalau tumbuhan tu ada bunga lah, tak ada bunga, tak adalah. Dan pertumbuhan akar dia masih normal sebab pertumbuhan akar dia masih normal untuk kekurangan nitrogen Okey, yang kedua, kalau kekurangan makronutrien jenis fosforus, apa jadi? Yang ni kamu punya daun bahagian atas dia akan kecil tapi dia berwarna purple. Fosforus, daun atas kecil dan berwarna purple. Daun dekat bawah, bahagian bawah, dia akan berwarna biru dan dia akan menggulung. Nampak ni? Yang dia warna biru-biru sikit dan pada hujung dan dia akan tergulung. Dan dia tak ada bunga langsung. Untuk nitrogen tadi dia ada bunga tapi pertumbuhan bunga dia terbantut. Tapi untuk yang kekurangan fosforus terus tak ada bunga. Okey? Dia tumbuhan berbunga tapi dia tak tumbuh bunga. Okay. Dan pertumbuhan akar dia merosot ya pelajar. Stunted. Dia tak. Kalau macam nitrogen tadi pertumbuhan akar dia masih normal. Tapi untuk kekurangan fosforus, pertumbuhan akar terbantut. Okey. Bagaimana pula bila seseorang pula tumbuhan tu kekurangan kalium. Bila kekurangan kalium, daun bahagian atas ni dia ada tompok-tompok warna perak. Dan hujung daun dia akan menggulung, tergulung sikit. Daun dekat bahagian bawah ni, bahagian bawah pokok terus layu. Warna kuning terus layu. Dan dia ada bunga tapi penghasilan bunga dia tak banyak, berkurang. Tadi penghasilan bunga untuk nitrogen terbantut. Penghasilan untuk bunga untuk fosforus terus tak ada kalau dia kurang fosforus. Dan kalau dia kurang kalium, penghasilan bunga dia tak banyak. Berkurang lah. Dia ada tapi dia tak banyak. Dia punya akar pula untuk tumbuhan yang kurang kalium akan merosot. Macam mana? Bila pokok tu kekurangan fosforus juga. Okey, jadi jenis-jenis karakter apa yang jadi bila kurang nitrogen. Inilah akan bantu para petani untuk tentukan dia kena bagi baja apa. Apa yang dia kena lebihkan, apa yang dia kena spray. Dia bagi guideline kepada penanam pokok. Okey, tadi saya ada cakap pasal kita nitrogen. Kita nitrogen ni, inilah terus kita pergi dekat dalam bab ni. Kita nitrogen ni penting pelajar.
Kenapa dia penting? Ada sesiapa yang ada idea tak kenapa kitar nitrogen ni penting? Sebelum itulah, kitar nitrogen ni adalah satu kitaran semula jadi. Semula jadi dalam kita punya alam sekitar. Iaitu semula jadi antara tumbuhan dengan haiwan, antara haiwan dengan udara. Okay, kita sedia maklum, udara kita ada banyak nitrogen, ada lebih kurang 78% nitrogen. Nitrogen ni tumbuhan perlukan. Diperlukan oleh tumbuhan. Tapi pelajar, malangnya saya dah cakap tadi, tumbuhan dia tak serap nitrogen. Dia hanya serap nitrat. Dia boleh serap nitrogen dalam bentuk nitrat saja. Jadi, nitrogen kat udara tu kena ditukarkan ke dalam bentuk nitrat. Barulah boleh diserap oleh tumbuhan. Okay, kita tengok macam mana dia berlaku. Udara kita, gas nitrogen ada banyak dalam udara kita. Okey, apa proses yang menambahkan nitrogen dalam udara? Kilat dengan letusan gunung berapi. Pertama sekali saya nak cakap kilat dan letusan gunung berapi. Semasa bila kilat dengan gunung berapi, suhu tinggi kan? Jadi bila suhu tinggi tu dia akan mengoksidakan nitrogen N2. Bila saya tulis N2 ni nitrogen. Nitrogen di udara akan dioksidakan menjadi nitrogen dioksida. Dioksida. Jadi, bila hujan turun, nitrogen dioksida ni akan turun bersama air dalam bentuk nitric acid, asid nitrik. Ingat dalam bentuk hujan lah. Dia akan turun dalam bentuk asid nitrik, dalam bentuk hujan. Lepas tu dia akan diserap dalam tanah. Dekat sini bayangkan dia tanah kat sini tanah Lepas tu asid nitrik ditukar turun dalam bentuk hujan ke tanah dan dalam tanah tu asid nitrik akan ditukarkan kepada nitrat. Barulah tumbuhan boleh diserap. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ni, yang kedua, bakteria pengikat nitrogen dia ada di pokok kekacang ya pelajar. Dekat pokok kekacang dia akan tukarkan nitrogen di udara dalam bentuk nitrat. Supaya nitrat tu boleh diseraplah oleh tumbuhan. Okey, dan yang ketiga baja nitrogen sendiri. Nanti bakteria dekat dalam tanah, mikroorganisma dalam tanah tu dia akan tukar kepada dalam bentuk nitrogen dalam bentuk nitrat. Okey, ini proses-proses yang saya tuliskan di sini, kilat, letusan gunung berapi, bakteria pengikat nitrogen dan baja nitrogen meninggikan kadar dia akan meningkatkan nitrat dalam tanah. Okey. So, nitrat ni dah diserap dalam tanah. Jadi apa yang jadi seterusnya? Okey. Nitrat dalam tanah ni diserap oleh akar tumbuhan. Tumbuhan akan makan nitrat-nitrat dalam tanah, dia serap. Dia perlukan nitrat tu, dia akan serap oleh tumbuhan. Lepas tu belajar tumbuhan akan dimakan oleh haiwan kan? Tumbuhan akan dimakan oleh haiwan. Haiwan macam lembu, kambing, dia akan makan tumbuhan. Tumbuhan tadi dah serap nitrat. Lepas tu haiwan tu dia makan tumbuhan. Dia makan nitrat tu. Source of the nitrat. Lepas tu haiwan tu pula dia mengalami proses perkumuhan. Bila dia mengalami proses pengumuhan, maksud dia buang najis. Jadi najis ini pelajar ada amonium. Ataupun katakanlah haiwan tu mati.
Bila dia mati, dia mengalami penguraian oleh bakteria penguraian dan dihasilkan amonium. So dalam tanah ada amonium. Jadi pelajar, amonium ni akan ditukarkan dulu kepada ion nitrit. Ion nitrit melalui bakteria penitratan. Okey, ion nitrit tumbuhan tak boleh serap. Jadi ion nitrit ditukarkan kepada ion nitrat melalui bakteria penitratan juga. Ion nitrat barulah proses ni berulang. Barulah diserap oleh tumbuhan balik. Lepas tu tumbuhan dimakan oleh haiwan. Haiwan dia mengeluarkan najis, mengalami proses perkumuhan ataupun mati, mengalami proses penguraian, bebaskan amonium. Berulang. Nama pun nitrogen cycle, kita nitrogen, maka proses tu sentiasa berulang. Okey pelajar, katakanlah dalam tanah dah terlalu banyak ion nitrat. Maka ion nitrat ni akan ditukarkan semula kepada gas oksigen menggunakan bakteria pendinitratan. Ada bakteria Kita ada bakteria pendinitratan yang tukarkan ion nitrat kepada gas oksigen dan kita ada bakteria penitratan yang akan tukarkan ion nitrit kepada ion nitrat. Okey, proses ni berulang. Saya dah ceritakan dah tentang proses kitar nitrogen ni. Jadi, apa kepentingan kitar nitrogen? Kamu kena ingat kitar nitrogen ni sangat penting untuk kita balancekan, untuk kita stabilkan kita punya nitrogen di udara. N2 ni nitrogen pelajar, singkatan dia untuk nitrogen di kita punya udara. Okey. Selain tu, pentinglah sebab haiwan kan menyerap nitrat. Tumbuhan menyerap nitrat. Diperlukan nitrat daripada tanah tu. Nak dapat nitrat daripada nitrogen di udara. Jadi dia penting untuk kita kekalkan kesuburan tanah. Okay. Kalau tanah tu tak banyak nitrat, maksudnya tanah tu tak subur ya pelajar. Okey, yang ketiga, ada sesiapa tak boleh bagi saya kepentingan kita nitrogen? Okey. Memastikan apa? Memastikan bekalan berterusan. Bekalan tumbuhan berterusan. Kita perlukan tumbuhan untuk hidup. Tumbuhan yang akan membebaskan oksigen kepada kita. Jadi kita boleh tulis bekalan berterusan tumbuhan. Apa bekalan berterusan tumbuhan ni? Tumbuhan kan kita perlukan untuk oksigen. Tumbuhan juga diperlukan oleh haiwan. Kita makan haiwan. Haiwan tu dia makan tumbuhan. Tapi kalau tak ada tumbuhan, haiwan tu mati. Kita tak dapat makanan. Dan yang keempat. Yang keempat apa lagi? Kurangkan pencemaran. Kurangkan pencemaran apa cikgu? Pencemaran bau. Katakanlah haiwan ni tadi dah makan tumbuhan kan. Dia makan sumber nitrat. Lepas tu dia mati. Katakanlah tak ada bakteria penguraian. Tak ke bangkai tu akan berbau? Tak ada. So sebab tu dia mengurangkan pencemaran. Daripada bangkai dia akan bagi kesuburan pada tanah tu. Dia akan dapat sumber ion nitrat. Okey, dah selesai. Dalam kitar nitrogen, kamu kena tahu macam mana gas nitrogen tu ditukarkan daripada sumber apa, macam mana dia meningkatkan nitrat dalam tanah. Dan kamu kena tahu bila nitrat tu dah diserap tumbuhan, haiwan pula makan tumbuhan, dia akan mengalami penguraian, perkumuhan, ditukar amonium, produce amonium, dan amonium tu akan ditukarkan kepada ion nitrit dulu, barulah ion nitrat. Okey. Kitar ni sentiasa berterusan, tu kena ingat yang pertama. Dan yang kedua, ingat kepentingan apa? Kepentingan kitar nitrogen. Okey, selesai dah kitar nitrogen.
Subtopik yang terakhir yang kamu kena tahu adalah teknologi pemprosesan makanan. Macam mana kita nak proses makanan supaya tahan lebih lama. Dia punya objektif atau aim, tujuan untuk makanan tahan lama. Okey, yang pertama, kamu boleh teknologi satu adalah memasak. Memasak ni dia ada kaitan dengan pemanasan. Bila kamu masak dengan suhu yang tinggi, maka mikroorganisma atau bakteria dalam makanan akan mati kan. Okay, bila bakteria mati, maka makanan tu akan tahan lebih lama lah. Okey, pendehidratan. Dehidratan melibatkan proses buang air. Kamu removekan air dalam ikan tu ke, dalam udang ke. Buangkan air seterusnya. Bila dah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria tadi salah satu dia kelembapan. Bila tak ada air langsung, boleh ke mikroorganisma hidup? Tak boleh kan? Sebab tu untuk ikan kering, antara ikan kering ni contoh ikan kering, udang kering, antara ikan kering dengan ikan segar. Bila kamu sama-sama letak dekat luar, yang mana akan berulat dulu? Untuk ikan yang segar kan, yang tak mengalami proses pendehidratan. Okey, untuk pengetinan, dia melibatkan proses pemanasan dalam suhu yang tinggi lah, lebih daripada 100 darjah Celsius, lebih daripada 115 darjah Celsius. So, proses ni dia akan dilakukan dengan tekanan yang tinggi juga. Bila ada suhu yang tinggi, tekanan juga tinggi, maka mikroorganisma tak dapat hidup kan. Dia akan membunuh mikroorganisma. Contohnya makanan yang mengalami proses pengetinan ni lah sardin, kacang bean ataupun susu. Okey, penyinaran. Kita lalukan makanan ni, kita expose makanan ni dengan sumber radioaktif, dengan radiasi. Biasanya makanan yang mengalami proses penyinaran ni ada simbol dia. Dia ada simbol yang ni, dekat dalam gambar ni. Dia ada simbol ni. So kita tahulah makanan tu dia alami proses penyinaran. Okey pelajar, untuk proses penyinaran ni of course lah tujuan dia untuk bunuh mikroorganisma. Bakteria atau mikroorganisma tak dapat tahan dengan sinaran ni. Okey, penapaian. Penapaian ni apa? Fermentasi, penapaian. Kita pakai yeast. Melibatkan kita pakai yeast untuk proses makanan tu. Contoh makanan dia sayur, kimchi ni gambar kimchi. Ada juga makanan yang kita tapaikan seperti yogurt. Okay. Dan tengok gambar ini, pempasturan. Okay, untuk proses pempasturan, kita akan panaskan cecair ataupun air dalam kotak ni dan kita sejukkan dengan seger. Proses ni dia akan bunuh bakteria, bunuh mikroorganisma. Penyejuk berkuat, dia akan menyebabkan bakteria tu terus tak hidup, terus tak aktif. Sebab itulah makanan lebih tahan lama dalam suhu yang rendah. Penyejuk berkuat melibatkan suhu yang rendah. Pembungkusan vacuum. Kita buang semua udara dalam plastik vacuum ni. Jadi tak ada tindak balas, tak ada aktiviti bakteria dalam ni. Bakteria tak boleh hidup tak ada udara. Mikroorganisma tak boleh hidup tak ada udara. Mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Okey, selesai dah teknologi pemprosesan makanan. Jom kita pergi teknik menjawab soalan. Kita sama-sama aplikasikan teknik GPS dalam soalan-soalan kita ya pelajar. Okey, Raja menunjukkan sebahagian kita nitrogen daripada nitrat ditukarkan kepada nitrogen dalam udara. Ni bakteria apa ni? Bakteria X. Apakah bakteria X? Garis kata kunci, bulat kata kunci. Nitrat dalam tanah dia tukarkan jadi nitrogen. Jadi adakah dia bakteria pengikat nitrogen?
Tak kan, bakteria pengikat nitrogen ditukarkan nitrogen di udara kepada nitrat dalam tanah. Jadi salah, pangkah. Bakteria pendinitratan. Betul, sebab dia tukarkan nitrat dalam tanah kepada nitrogen. Okey, tengok yang bawah, C. Bakteria pengurai. Tak, yang ni dia akan uraikan mikroorganik. Dia akan uraikan haiwan, tumbuhan. So tak ada. Bakteria penitratan. Penitratan yang akan tukarkan nitrogen kepada nitrat. So salah juga. So jawapan yang paling tepat, jawapan yang betul adalah B. Bakteria pendinitratan. Okey. Seorang petani ingin meningkatkan hasil kualiti dan kuantiti padinya melalui penggunaan teknologi moden. Dia nak pakai teknologi moden. Macam mana dia nak naikkan kualiti dan kuantiti padi dia? Tanaman padi dia. So, apakah tindakan yang paling sesuai? Garis atau bulat kata kunci, highlight kata kunci. Tanam tanaman tutup bumi. Tanam tanaman tutup bumi adalah untuk elakkan gelongsoran tanah kan. So, tak ada kena-mengena juga. Gunakan traktor. Traktor ni teknologi kan. Daripada dia guna tangan, tuai satu-satu, baik dia pakai mesin, melibatkan teknologi. Guna lebih banyak racun serangga. Ni tak boleh, ni meningkatkan pencemaran tanah, pencemaran udara. Ternak haiwan ternakan seperti lembu tak ada kena-mengena. Jadi jawapan yang pakai teknologi adalah B. Okey, soalan nombor 11. Raja 11 menunjukkan sejenis buah-buahan. Ni buah oren. Jika Hafiz ingin membuat jus daripada buah-buahan, daripada buah oren, dia nak buat jus orange. Apakah kaedah pemprosesan makanan yang paling sesuai? Nak pakai apa? Pakai pempasturan ke? Ke nak pakai radiasi ke? Supaya vitamin dan nutrien jus masih kekal. Okey pelajar, tengok A. Jus disejuk bekukan. Bila suhu yang paling rendah, of course lah dia punya nutrien, dia punya zat, dia punya vitamin juga tak banyak. So A salah. Bila B pula? Air disingkirkan melalui buah dan menjemur di bawah cahaya matahari. Yang ni pendehidratan. Pendehidratan ni dia punya kandungan air dibuang. Bila kandungan air dibuang, jus dan juga vitamin, nutrien dalam tu secara tak langsung pun disingkirkan juga. So tak sesuai juga sebab dia nak kekalkan vitamin dan nutrien ya pelajar. Okey. Okey sebentar ya. Kita tengok. Buah disimpan dalam tin dan disteral, dipanaskan pada suhu yang tinggi. 115. Suhu yang tinggi of course lah. Dia punya nutrien tu dah tak sama macam yang asal. Jus dipanaskan pada suhu di bawah takat dideca cair dan disejukkan dengan cepat. Yang ni proses apa? Pasteur. Okey, jadi antara C dengan D. Yang paling tepat adalah D ya. Pempasteuran. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis buah. Rintang tinggi terhadap penyakit, cepat matang, hasil tuaian yang banyak. Okey. Kaedah yang manakah yang terbaik untuk hasilkan buah dengan ciri-ciri tersebut? Kita pakai kejuruteraan engineer genetik ke? Genetik ni untuk kita dapat hasil yang banyak kan. Kita pakai teknologi. Okey, boleh jadi betul ni teacher. Menggunakan baja kimia. Tak, ni lagi menyebabkan pencemaran. So salah. B salah, pangkah terus. C, efisien. Pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap ke? Nak dapatkan hasil tuaian yang banyak. Tak ada kena-mengena juga. Pendidikan dan bimbingan kepada petani. Yang C tadi kita pangkal sebab tak ada. So jawapan yang paling tepat adalah antara A dengan C. Yang mana yang paling bagus? Antara pendidikan dan bimbingan dan kejuruteraan genetik. So yang paling tepat adalah A ya.
Okey, antara berikut yang manakah kepentingan kita nitrogen? Kenapa kita nitrogen penting? Saya dah sebutkan ni tadi. Menghalang hakisan tanah tak ada. So, salah. Pangkah. Mengurangkan kesuburan tanah. Mengurangkan kesuburan tanah. Dia meningkatkan kesuburan tanah, bukan mengurangkan. Salah juga. So, C. Mengurangkan penghasilan tanaman, meningkatkan penghasilan tanaman. Si salah. Mengekalkan kepekatan gas nitrogen dalam atmosfera. Mengekalkan supaya gas nitrogen seimbang. Tak banyak sangat dalam atmosfera, tak banyak sangat dalam tanah. Okey pelajar, kita pergi dengan cepat kepada contoh soalan kertas 2. Soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni dia melibatkan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Jadi kita cari dulu pemboleh ubah dia. Rajah tunjukkan keputusan yang diperoleh selepas seminggu. Lepas seminggu maksudnya ni pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok pula gambar. 1. Untuk P dia pakai larutan kultur lengkap. Untuk Q dia pakai larutan tanpa fosforus. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah jenis larutan kan? Pemboleh ubah bergerak balas yang kita perhatikan adalah pertumbuhan pokok ni. Pertumbuhan anak benih jagung. Okey, dah nyatakan satu hipotesis. Hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Kamu nyatakan. Anak benih jagung. Benih jagung tumbuh pesat jika jika kita pakai guna larutan kultur lengkap. Larutan kultur apa? Lengkap ke larutan kultur tanpa fosforus? Okey, yang kedua, kita nyatakan definisi secara operasi. Ambil term kamu tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok pertumbuhan apa di sini. Kita tengok pertumbuhan akar, kita tengok pertumbuhan dia punya pokok, dia punya pucuk. Jadi, dia punya term dekat sini adalah larutan kultur lengkap. Larutan kultur lengkap adalah apa yang kamu perhati? Adalah larutan yang menyebabkan pertumbuhan benih jagung. Yang menyebabkan pertumbuhan akar jagung. Okey. Tandakan betul pada kotak yang disediakan bagi unsur sama kumpulan dengan fosforus. Fosforus apa? Kalium ke zinc? Fosforus kan makro kan? Jadi, kalium adalah makro, zinc adalah mikro. Sebab tu kamu kena hafal. Jadi yang paling tepat adalah, yang betul adalah kalium. Okey, kita tengok secara ringkas lah. Bahagian B, soalan kita yang terakhir ya pelajar. Soalan yang terakhir. Okey, kita tengok. Ada satu label makanan. Ni ada makanan jelly strawberry. Yang ni nama makanan. Ada ramuan. Kita ada pakai strawberry segar, gelatin, gula, asid benzoik dan perisa. Nama pengilang kita ada berat. Okey. Berdasarkan Rajah 6 nyatakan dua jenis bahan kimia yang ada. Iaitu asid benzoik dengan asid benzoik dengan gelatin Asid benzoik untuk apa? Gelatin untuk apa? Okey, baru cakap soalan dah keluar. Gelatin untuk kita pekatkan jam strawberry tu. Dan asid benzoik untuk kita awet makanan, untuk kita halang pertumbuhan bakteria dalam makanan tu. Okey. Dan ditanya, berdasarkan peraturan makanan 1985. Apa maklumat lain yang perlu ada? Apa pelajar? Nama kilang dengan alamat pengilang kena ada. Jadi, alamat pengilang tak ada kan? Tarikh luput pun tak ada. Nyatakan. Okey pelajar, kita dah selesai. Finally kita dah selesai dah untuk kita punya pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran pertama
yang kita cover topik-topik tingkatan 5. Jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang kedua. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu satu maklumat seronok ni. Kamu nak tak menang tiket pergi Genting Skyworld? Nak tak menang iPad? Kalau kamu nak menang, macam mana nak menang? Kamu jangan lupa pergi follow kita punya sosial media, kita punya media sosial. Kamu tengoklah macam mana cara-cara nak menang iPad Apple tu dan cara nak menang tiket Taman Tema. Okey, jadi pelajar, terima kasih atas perhatian kamu sepanjang 2 jam ni. Jumpa lagi esok dalam pembelajaran kita yang ke-7. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan selamat sejahtera. Bye.